من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Kaum muslimin muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa kita bersama dengan halaman Dar Al-Ansar ataupun di Pondok Benda Baru. Nah, hari ini kita nak bagi maklumat kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang mana kita sedang mengikuti majlis live kita. Nah, di kali ini nak baginya maklumat tentang orang-orang yang hilang akal ataupun orang-orang yang pingsan. Nah, pingsan dengan maknanya orang tu orang hak orang hak hilang akal. Nah, hilang akal saat itu ada hak pingsan, satu lagi iaitu hilang akal dengan gila. Nah, hilang akal dengan gila dan lain-lain lagi. Nah, lain-lain lagi seperti mana kita duk tahu di kalangan masyarakat kita. Jadi alhamdulillah yang mana kita orang hidup di dalam peraturan agama, kita duk jaga agama Allah, kita sudah maklum bahawa kita ni disuruh ditekan supaya kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ni digelarkan al-mukallaf. Nah, mukallaf iaitu orang hak kena tekan kerja agama. Nah, orang hak kena tekan kerja agama. Jadi kerja agama ni, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kerja agama ni kita ni ditekan, orang panggil mukallaf. Jadi kita sudah maklum bahawa syarat mukallaf tu terdiri daripada 3. Yang pertama iaitu Islam, yang kedua iaitu bulugh, yang 3 ialah akal. 3 rukun ni, 3 rukun ni apabila ada, wajib ke atas kita ni tu mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena tinggal segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita digelarkan mukallaf. Mukallaf ni dengan maknanya orang kena tekan kerja agama. Bahasa Sia kata putuk bangkap. Nah, putuk bangkap orang kena tekan kerja agama. Maka mukallaf ni, masdar dia orang panggil hukum taklifi, hukum tekan ni. Nah, daripada wajib, sunat, haram, makruh, tu tekannya. Tekan hak wajib iaitu tekan hak kena buat. Tekan hak larang orang panggil tekan hak haram, tekan hak larang jangan dibuat. Itu dia. Maka orang hak kena tekan kerja agama ni terdiri daripada 3 syarat ni. 3 syarat ni. Syarat-syarat nak jadi tekan tu 3 ni. Yang pertamanya orang ni orang Islam. Yang keduanya orang ni orang sudah sampai umur dah. Yang ketiga orang ni orang panggil orang berakal. Jadi Muslim. Orang ni orang Muslim. Orang ni orang baligh. Orang ni orang iaitu akil. Apabila ada sifat ni, apabila ada syarat-syarat tersebut ni, wajiblah ke atas dia. Ada tekan ni selalu dah. Siapa tekan tu? Allah Subhanahu wa taala tekan ke atas kita. Siapa tekan? Nabi tekan ke atas kita. Siapa tekan? Agama tekan ke atas kita. Tu orang panggil hukum syarat. Ni orang panggil syariat daripada Allah, hukum ni tekan ni daripada Allah ni. Undang-undang hak kata tekan ke atas siapa tu, orang hak ada 3 syarat ni. Bila ada 3 syarat ni, boleh kita kata orang ni orang mukallaf, orang hak kena tekan kerja agama.
Teke suruh kita semaya, teke suruh kita puasa, teke suruh kita keluar zakat, teke suruh kita mengerjakan ibadat haji. Teke. Itu dia. Maka kita kena buat. Segala awamir kita kena buat. Segala awamir kita kena buat. Segala suruhan kita kena buat. Dan segala larangan kita kena tinggal. Nah, segala larangan itu kita kena tinggal. Maka di sini, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang kita nak bagi tahu di sini, yang kita nak bagi tahu di sini, kita nak royak kata kan, nak royak kata orang yang kena tekan kerja agama, segala awamir dia kena buat. Sebab dia cukup syarat. Segala nawahi, hak Tuhan tegah, hak Tuhan larang, hak tu dia kena tinggal. Dia kena tinggal, dia tak boleh nak buat hak tu. Tak boleh buat hak tu. Hak tu hak Tuhan larang. Maka tu orang panggil orang hak berakal. Bila orang kita ni, bila hamba Allah ni, tak ada kira oleh siapa saja, bila dia luput satu syarat daripada syarat mukallaf. Sebab kita tahu kata hukum syarak ni terbahagi kepada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu terdiri daripada wajib, sunat, haram, makruh, ruh. Dia kena tahu gapo gatik hak jadi wajib, gapo gatik hak jadi haram, gapo gatik hak jadi sunat, gapo gatik hak jadi makruh, gapo gatik hak jadi harus. Tu orang panggil hukum taklifi. Hukum hak tekene ke atas hamba dia. Ke atas hamba Tuhan, tak ada kira lah siapa sahaja, orang hak terdiri daripada 3 syarat hak tersebut tu, tekene ada selalu dah. Kod bangkap ada selalu dah ke atas dia. Itu dia. Bila luput satu syarat daripada tu, gapo tu satu syarat daripada tu. Ni kita nak fokus pergi kepada akal. Akal. Dia luput satu syarat daripada syarat hak tersebut daripada 3 syarat tu. Luputnya iaitu akal. Ia tidak berakal. Bila tidak berakal, maka syarak. Syarak mari ambil kira. Mari ambil kira cara-cara ada. Cara-cara yang tertentu. Kita nak royak di sini kata cara-cara hak tertentu tu setengah daripadanya tidur. Walaupun tidur tu bukan hilang akal, orang panggil bukan dia tu, bukan diri dia tu hilang akal, cuma dia tidur dia tak khabar tu je. Dia tak khabar. Maka hak tu masuk dalam bahasan ni juga. Masuk dalam bahasan hak kita nak bahas ni. Orang tidur macam manakah ibadat puasa ke atas diri dia. Dan lagi pula orang pitai. Orang pitai bagaimanakah ibadat puasa ke atas diri dia. Orang mabuk. Orang mabuk. Bagaimanakah orang mabuk ibadat puasa ke atas diri dia. Hak kau saat ni pitai, hak ni mabuk. Hak dulu saat ni iaitu pitai. Pitai ni iaitu pingsan. Pingsan tu. Pitai. Itu dia. Bagaimanakah ibadat puasa ke atas diri dia. Orang mabuk. Dan lagi pula orang gila. Sama ada gila hak asal daripada bakar dia ataupun gila pesing putus-putus. Yang digelarkan gila babi ke gila apa tu, hak tu orang panggil bagaimanakah ibadat puasa ke atas dia. Dan setengah-setengah mereka katanya ada hak masa tu. Dia mau kata ada hak masa tu, bagaimanakah masa tu ni ke atas orang puasa. Hukumnya dia tu. Tu orang panggil hilang akal tu, orang panggil masuk di bawah hilang akal. Orang panggil benda ni bagaimanakah hukumnya dia, maka tekene syarak ke atas dia tu setara mana. Dan kita kebanyakan hak kita duk jaga, hak kita duk cara, iaitu ayah ibu kita hak tua dah kita kata. Kadang-kadang dia mari nyayuk. Nyayuk. Nyayuk ni pasal lupa ingat. Bila kita kecek tentang ibadat, dia nak buat ibadat. Kalau kata, kita kecek khas semaya, dia nak semaya. Nak royak kata dia terikat dengan ibadat semaya, kadang-kadang pukul 10 tu, dia panggil dah kita. Awal, waktu masuk dah ni, waktu zuhur ni. Tu, dia tanya kita waktu zuhur masuk dah sedekah pukul 10 baru. Kita kata tak masuk lagi, kita pun jawab tak masuk lagi. Tak lama dia tanya pula. Ni nak royak kata orang pasti lupa ingat. Bagaimanakah ibadat puasa terhadap orang hak pesen terlupa ingat ni.
Tu orang panggil nyayuk. So lagi masalahnya orang hak selok. Gapo selok tu? Misalnya orang ni ada berlaku kemalangan, pelagak kereta ataupun tepuh mutu. Menyebabkan daripada pelagak, daripada aksiden tu, dia tak khabar, tak sedar. Siapa akan masuk hospital, ambil daripada nung lagi, ambil daripada subuh nu lagi, sehingga siapa akan maghrib. Orang panggil menghabisi puasa. Bagaimanakah kita nak kira? Masalahnya ibadat puasa ke atas mereka itu. Ataupun ibadat lain lagi, iaitu seperti semaya dan sebagainya. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, masalah ning kita nak rujuk kelik kepada masadiril hukum, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran kita sudah maklum, ulama, tokoh-tokoh ulama ataupun daripada fuqaha dan a'immah al-mujtahidin, khususnya dalam mazhab pak kita ni, dia rujuknya tepat rujuk ke agama dia kepada Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab tu kena kepada ayat di dalam surah Baqarah ayat 184. Mana ayat tu yang kita naknya, yang kita nak buat tubik di sini, iaitu ayatnya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi kita nak fokus pergi kepada faman kana minkum maridan. Maka barang siapa yang adalah dari kalangan kamu itu marid. Marid ni dengan maknanya ada sakit, ada menyakit. Ada sakit, ada menyakit. Maknanya masuk di bawah bahasa maridan. Orang ni ada ni. Menyakit dalam diri ni. Menyakit pun menyakit gila, menyakit pun menyakit pingsan, menyakit pun menyakit mabuk. Menyakit pun menyakit dalam diri ni ada nyayuk, mudah terlupa, Alzheimer dan sebagainya. Maka hak ni orang panggil bahasa dia duduk situ. Tu tempat rujuk ke ulama yang dia rujuk. Kita nak tengok bahasa-bahasa dia, nanti kita nak bagi maklumat kepada ayah ibu kita supaya kita dapat ambil manfaat bersama di dalam kita nak menghadapi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, jadi nak royak kata tu sepotong ayat yang kita bagi tahu di sini. Satu lagi yang kita nak bagi tahu di sini, nak royak kata ulama ni ataupun a'immah al-mujtahidin ni rujuk gi kepada hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, dia kata rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat akan kolam itu daripada 3 perkara. Anin naimi hatta yastaiqidha. Anin naimi hatta yastaiqidha. Wa anil sabiyyi hatta yahtalima. Wa anil majnuni hatta ya'qila. Ataupun hatta yufiqa. Satu riwayat yang lain. Maka hadis ni, hadis yang kita baca ni rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibn Majah. Wa Ibn Majah wa Ahmad. Maka di sini ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah. Jadi hadis ni kita mari sikit hadis ni. Dia kata supaya kita boleh ambil tempat istinbat hukum kita, tempat kita nak rujuk, supaya kita boleh ambil hukum tu, kita mari bentang dengan apa yang berlaku di kalangan kita, sifat hak mana hak ada di diri kita hak itu, di keluarga kita yang kita duk bercara tu, bagaimanakah kita nak hukum dia tu, kena puasa ke ataupun tidak kena puasa. Itu dia. Jadi di sini nak royak kata segala manusia, segala manusia ada yang duk kawal kita. Semua manusia ada yang duk kawal. Siapa yang kawal kita? Iaitu malaikat karim. Malaikat karim. Jamuk bagi karim, kiraman. Kiraman. Kiraman tu jamuk dia. Sebab sifat dia apa? Dia datangnya katibin. Kiraman katibin. Karim katibun. Karim, malaikat karim ni, malaikat juru tulis. Tulis segala amalan kita. Amalan baik pun dia tulis, amalan jahat pun dia tulis.
Itu dia. Dia tulis amalan baik, dia tulis amalan jahat. Dia tulis amalan baik, dia tulis amalan jahat. Kita buat baik, dia tulis benda hak baik. Kita buat segala kejahatan, dia tulis hak jahat. Maka tulis tu tulis semata. Nah, orang panggil segala hukumnya hak sakut paut dengan diri perbuatan kita tu. Sama ada perbuatan hak wajib, sama ada perbuatan hak sunat, sama ada perbuatan hak hak haram, sama ada perbuatan hak makruh, sama ada perbuatan hak haram tu. Semua tu amalan tu malaikat tanda semua. Ikutlah kita duk. Dalam kelakuan mana kita duk, malaikat tanda semua. Kecuali 3 tempat saja hak malaikat tak tanda. 3 perkara saja dia tak tanda. Tu dia. Sebab dalam mata hadis ni dia kata rufi'al qalamu. Diangkat akan kolam. Diangkat akan kalam. Kalam ni tak tulis. Ni angkat kalam. Malaikat tak tulis. Malaikat tak tulis. Dia angkat kalam tak tulis. 3 perkara. An salasatin, daripada 3. Yang pertamanya anin naimi, daripada orang tidur. Malaikat apabila orang ni tidur, kalam tak tulis. Walaupun dia tidur buah, siapa berselok. Siapa dia hak ni tu berkecek. Kata kau orang maki, kau orang dia nyapung dalam tidur dia pun. Kecek perkara keji, kecek perkara buruk misalnya. Tuhan tak tanda semua. Tak tanda semua. Nak rakyat atau malaikat tak tanda. Malaikat tak tulis. Tak tulis. Tu dia. Walaupun dia kecek benda keji, benda buruk, benda tu benda tak baik, tidak beradab pun, dia tak tanda. Supaya orang kata kau orang pun, dia tak tanda. Ada juga orang pasal tidur kecek. Kawan-kawan kita setengah-setengah daripada kawan kita tidur kecek. Mau kata tidur kadang-kadang keruk gigi, kurang gigi. Kadang-kadang kecek, bobek. Malaikat tak tanda tu. Tu dia. Sebab apa? Sebab nak rakyat kata tidur ni setengah daripada hilakah. Setengah daripada hilakah. Bila hilakah, syarat tak buat kira dengan dia. Ni kita nak rakyat kata hukum taklif, hukum tekene ke atas. Ke atas kita selaku hamba ni, bila cukup 3 syarat, syarat kira. Syarat apa 3 syarat? Kita dah rakyat syarat mukallaf tu. Syarat orang kena teken kerja agama ni, Islam, dan lagi pula bulu, dan lagi pula akal. Dengan maknanya, orang ni orang Islam, orang berakal, dan orang siapa umur. Bila dia luput satu syarat daripada 3 ni, luput satu syarat, kita umpama yang tidur ni, seolah-olah dia terhilakal, seolah-olah gitu. Sebab nak buat kira tak boleh. Bila tidur ni nak buat kira tak boleh. Maka, malaikat akak kalah, tak kira. Sehingga mana? Hatta yastaiqidha, sehingga dia bangun. Bawa kata dia bangun daripada tidur, dia khabar molek, barulah tanda. Malaikat mulai pergi kalah. Dia kata gapo, dia buat gapo, dia gimana, dia kerja apa saja, tanda semua. So, yang kedua, wa anisabi, dan daripada budak-budak, daripada budak, dan daripada budak, daripada anak kecil. Daripada kanak-kanak saat itu, daripada kanak di sini, wa anisabi hatta yahtalima. Sebab kanak-kanak walaupun dia pandai kecek, dia pandai itu pun, jadi syarat. Syarat tinggal dulu. Tinggal dulu. Kerja kat atas dia tu tinggal dulu. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang akal dia tu tak waras molek lagi. Jadi syarat tinggal lagi. Tinggal dulu. Maknanya budak ni tentang hal semaya, tentang hal puasa, kalau kita ajar pun, ajar dia lekat. Ajar dia boleh. Ajar dia itu mudah terima, mudah ingat. Sebab dalam kaedah kata al-ilmu fi s-sighari kan naqshi fil hajari. Belajar pada waktu kecil ni seperti ungkir di batu, supaya kita kek salak di batu, okey? Sebab al-ilmu fi s-sighari ni kita pakai at-ta'allumu. Maknanya kita belajar di waktu kecil ni, seperti kita ungkir di batu. Nak rakyat kata budak dia ingat, dia tak terlupa dah. Sebab tu tahfiz Quran kita tengok di hari ni, mudah ingat budak. 30 juzuk ni, setah sangat ya apa. Mata-mata setah sangat yang ya apa. Sebab itulah kita ni, pentinglah kita, orang panggil kita kena tekan lah ke anak-anak, ke atas anak-anak kita ni tu, we boleh mengapa, we boleh baca, we boleh ingat.
Tu supaya mereka itu ingat mata ataupun ingat ayat Quran, ingat hadis, dia tak terlupa. Tak terlupa, payah terlupa. Tu dia. Tetapi akal belum tentu lagi. Orang panggil nak kira tak boleh lagi. Syarat tak ambil kira lagi. Maknanya kali akak juga masa ni. Nah, hatta yahtalima, sehingga dia hak itu mimpi, sehingga dia hak itu keluar mandi, sehingga dia hak itu sampai umur, barulah Tuhan tu, nah, hatta malaikat, barulah malaikat mari tulis. Mari tulis segala perkataan dia. Segala perbuatan dia tanda. Tu dia. Tu yang kedua. Yang ketiga, wa anil majnun hatta ya'qila. Dan daripada orang gila. Orang gila ni orang panggil orang hilang akal ni. Nah, yazulu aqluh, nak rakyat kata hilang akal ni, bila hilang akal ikut berasa nak buat, kadang-kadang telanjang kat depan orang, kadang-kadang kecing kat depan orang. Ya malu tak? Ya tak malu sebab dia hilang akal. Kita pula malu duk tengok, jadi kita pula gila duk tengok dia. Ya gila dah. Jadi ya gila tu, ya tak ada malu gapo, kita duk tengok dia tu duk kecing ataupun dia duk telanjang depan kita tak ada lari tu, orang panggil kita pula gila. Kita pula gila duk kaca tengok orang telanjang ni kan. Maka di sini nak ayat kata sebab hilang akal. Bila hilang akal, syarat tak tuntut. Nah, syarat tak tuntut. Orang panggil putuh mukallaf. Luput mukallaf. Sebab dia luput syarat. Maka terkena agama tak ada. Bila terkena agama tak ada, adakah dia tu wajib puasa? Adakah dia hak itu wajib sembahyang? Tu. Nah, khususnya kepada orang gila tu tak. Tetapi tidur tak boleh. Tidur ada bahasa dia. Tu dia. Budak-budak pun, walaupun tak wajib pun, atas kita tu kena ajar dah. Masa 7 tahun tu kita kena ajar dia 10 tahun dia tak buat lagi, kena godeh. Kena godeh. Tu dia. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Yang mana kita duk bagi huraian ni. Kepada ibu-ibu dan bapa-bapa, kadang-kadang nak rakyat kata di sini masalahnya. Masalahnya orang panggil hilang akal, kita nak fokus pergi kepada hilang akal. Hilang akal dalam hilang akal sebab berlaku ke atas dia hak itu. Apa penyakit? Kita kena tahu juga kata hilang akal tu, hilang akal dari segi gapo. Kalau kata tidur tu setengah daripada hilang akal, tetapi orang panggil bukan hilang akal habis tu dak, dengan sebab tidur tu ya raib sebab tidur tu ya. Diri akal tu ada di sisi dia, masih sabit dalam diri dia, tetapi cumanya dia tak khabar tu ya. Maka tu sekiranya kalau dia puasa, orang tidur ni, sekiranya kalau dia tu niat puasa di waktu malam, lepas tu dia tidur menghabisi, ambil daripada subuh tak kejut-kejut misalnya. Semaya pun dengan sebab dia tak khabar, dia tidur tu, ambil daripada subuh lagi, ambil daripada fajar tu lagi, heret mari sehingga sampai ke maghrib. Kata orang kejut tidur. Sah tak dia puasa dia tu? Ya, jawabnya sah puasa dia. Walaupun masa tu dia tak ada sedar, dia tak khabar pun. Orang panggil diri ibadat dia tu sah. Tu dia, menghabisi. Kalau tak menghabisi tu tak ada kena kecek dah. Hak tu ya sah mata dah. Hak ni menghabisi sehingga habis masa. Tetapi dia niat lek malam tu dia tidur lek malam tu lagi. Heret tu sehingga sampai ke maghrib. Semaya nak qada lah. Tetapi puasa dia sah. Tu walaupun dia hilang star. Walaupun dia hilang tak khabar dia hak ni tu sehingga sampai ke maghrib. Bukan star dak lah. Orang panggil menghabisi waktu puasa tu, maka ibadat puasa dia sah sekiranya kalau dia niat. Kaitnya jika dia niat puasa. Kalau dia tak niat, maka tak jadilah. Bila dia tak niat tu wajib dia qada lah. Tu dia. Kita mari pula masalahnya piteh. Piteh. Ataupun pingsan, piteh. Orang kita panggil piteh, bahasa saya panggil pelum. Orang kita kadang-kadang duk buat kebun, kita kata, duk buat kebun ataupun duk kerja kot tempat panas, kot tengah-tengah panas ni tu tak tahan dengan panas. Duk akak barang kadang-kadang berat-berat, lepas tu lagi pula panas ni tu, maka pingsan. Pingsan di sini dengan maknanya piteh, rebah. Rebah dalam keadaan duk kerja tu. Rebah sana tu rebah sejar, 2 jam. Tu tak ada rusak puasa dia. Tak ada rusak puasa dia. Puasa dia masih lagi kekal dengan dia. Kalau dia niat puasa, dia hak itu
Duk kekal dengan dia. Puasa tak ada rusak gapo. Kalau menghabisi, katakanlah, nah pingsan dia tu menghabisi. Bila menghabisi ambil daripada subuh tu, sehingga siapa akan merik. Pite. Dia tak boleh kerja kuat-kuat, tak boleh kerja banyak-banyak misalnya. Di waktu malam tak ada tidur, duk buat tepung ko ataupun duk sipir barang-barang hak nak jual esok. Nah, bawa kata rekat-rekat nak masuk subuh, pite. Rebah misalnya, pite. Bila pite han itu, sehingga siapa akan megerik, orang panggil menghabisi. Maka hak ni wajib qada. Nah, tak jadi ibadat puasa dia wajib qada hak ni. Tu. Ni nak rakyat kata wajib qada. Sebab hak ni kita turut riwayat daripada Imam Syirazi, dia sebut di dalam Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab dia kata fa in afaqa wajaba alaihi alqada. Apabila dia khabar saat itu wajib ke atas dia hak itu qada. Jadi wajib ke atas dia hak itu qada. Jadi nak rakyat kata dia hak itu pitai masa mana? Pitai masa mana? Kita tengok contoh di dalam kitab Majmu' ni. Dalam kitab Majmu'. Kitab Majmu' ni. Kita ambil rekas-rekas dalam bahasa dia ni dia katakan innar rajula idza ughmiya alaihi jami'an nahar. Innar rajula sesungguhnya lelaki idza ughmiya alaihi apabila dipitai ke atasnya, apabila ditudung ke atasnya, ditudung ke atasnya jami'an nahar dengan maknanya semua hari tu. Ambil daripada fajar tu. Ya tafsir di sini. Ai min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Daripada naik fajar tu lagi, ila ghurubis syams. Sehingga jatuh matahari. Lam yasih saumuhu. Lam yasih saumuhu. Tidak sahlah oleh puasanya. Lepas tu, bila tak ada sah oleh puasanya, wa alaihil qada. Dan wajib ke atas dia qada. Wajib ke atas dia qada. Sebut di dalam Syarah Muhadzab. Sebut di dalam, iaitu, sebut di dalam kitab Majmu' ni. Sebut di dalam kitab Majmu' dia katanya, alaihil qada. Wa idza afaqa, apabila dia, dia khabar saat itu, fi ayyi juz'in, fi ayyi juz'in wa idza afaqa fi ayyi juz'in, apabila dia khabar pada mana-mana juzuk daripada siang hari itu, minan nahar, daripada siang hari itu, sahha saumuhu. Sahlah oleh puasa dia tu. Sah oleh puasa dia. Ya kalau dia han itu pitai ataupun pingsan menghabisi hari, menghabisi hari ambil daripada fajar sehingga sampai maghrib, maka batal puasa dia. Batalan itu wajib ke atas dia qada. Bukan batal saja tak ada kena qada dak. Wajib ke atas dia tu qada. Batal sadah, lepas tu wajib ke atas dia qada. Kalau dia tu khabar wa idza afaqa fi ayyi juz'in, dan apabila dia tu khabar, apabila khabar ia fi ayyi juz'in pada mana-mana juzuk, pada mana-mana bahagian minan nahar daripada siang hari tu, sahha, nascaya sah saumuhu oleh puasanya. Puasa dia tu sah. Tu dia. Kalau dia pergi khabar masa mana-mana, tak ada menghabisi lah kita kata. Pitai saat itu ataupun dia pingsan saat itu, hilaka, orang panggil rupa-rupa hilaka deh. Hilaka sebab pingsan ni. Jadi masa tu lenyap dia. Duk boleh 1 jam, 2 jam ataupun 4 jam kerana, ataupun 10 jam misalnya. 10 jam tak sampai menghabisi dak. Khabar, bila khabar sah puasa dia. Siapa kata tu? Wa huwa mazhab Syafi'i wa hadha huwa mazhab Asy-Syafi'i wa Ahmad. Jadi mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad kata balah tu. Kita ni duduk dalam mazhab Syafi'i, maka kita kita pakai pendapat hak ni. Pakai pendapat hak ni. Kalau kita nak berasa nak rojok sendiri, kita pergi buka di juzuk ni. Buka di juzuk ni. Mukanya duk kot 340 ni. Hak tu duk di atas tahqiq lah. Itulah lebih kurang. Kalau kita berasa nak buka di dalam kitab Mughni Muhtaj pun boleh juga. Duk kot juzuk 4 kot tu. Di mukanya 344. Lebih kurang deh, lebih kurang. Maka di sini saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, begitulah masalahnya hukum pinsang.
Kalau orang tu mabuk misalnya. Puasa bagi orang hak mabuk pula. Mabuk ni banyak sangat tempat kita ni. Orang panggil boh dengan mabuk ni. Nah, susah. Kita nak tengok di dalam kitab Hasyiah Bujairimi. Hasyiah Bujairimi. Hasyiah Bujairimi ni ala syarhi Minhajut Tullab. Nah, Minhajut Tullab ni gapo dia kata? Hak ni kita nak tanya, kita nak kecek tentang tentang orang mabuk. Bagaimanakah mabuk? Nah, misalnya ada mabuk. Mabuk di sini kita kena tengok pula. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang ibadat puasa kita ni, mabuk ni macam mana? Tu dia, mabuk ni macam mana? Tu dia. Dia kata di sini annas sukran la yajibu alaihi al-qada. Nah, annas sukran la yajibu alaihi al-qada illa idza kana muta'addiyan. Jadi sebut dalam Hasyiah Bujairimi ni, Hasyiah Bujairimi ni dia kata annas sakran saat itu sesungguhnya ataupun bahwasanya orang hak mabuk tu. Orang hak mabuk tu la yajibu alaihi al-qada. Sebab mabuk ni salah satu daripada orang panggil setengah daripada hilang akal juga. Sebab kita kecek dalam tajuk kita ni, kita nak fokus pergi kepada orang hilang akal. Hilang akal sebab mabuk ke, hilang akal sebab pingsan ke, hilang akal sebab gila ke. Nah, ataupun dia sebab tidur, ataupun dia sebab masuk hatu, ataupun dia sebab selok pelaga mutu, pelaga kereta. Itu dia. Jadi di sini dia kata annas sukran. Nah, bahwasanya orang yang mabuk tu la yajibu alaihi al-qada'u. Tidak wajib ke atasnya oleh qada. Illa idza kana, kecuali tu istisna. Istisna daripada kala manfi tu la yajibu alaihi al-qada illa idza kana muta'addiyan. Kecuali apabila adalah ia seorang saat itu muta'addiyan, hak kesih segelai mabuk. Bahawa sudah niat puasa, makan ubat gila ruwati misalnya. Makan ubat gila ruwati. Tuai tu, ada roh nak buat kebajikan, nak puasa sebab boleh puasa, tetapi lekat tagih daripada ubat gila, makan ubat gila ruwati. Tu dia panggil mabuk dia lepas pada dia makan duk boleh setengah jam apa, panas telinga dan sebagainya. Berasa musing, berasa apa, mabuk, selok. Kalau selok dengan sebab mabuk tu, mabuk pesing orang panggil ta'addi, pesing sekelain ni. Pesing usaha sendiri ni, maka hak ni wajib. Wajib qada hak ni. Sebab hak tak sengelain, maka tak wajib qada. Tak wajib qada. Tak wajib qada. Jadi di sini nak rakyat kata ni hak hilal, hak mabuk. Tu dia saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita dapat maklumat bersama, dapat faham bersama. Gi sikit lagi ni, macam mana kalau gila? Macam mana kalau gila? Jadi kalau gila ni, nak rakyat kata kalau gila, dia sebut di sini, dia kata wal majnun. Wal majnun idza ta'adda yajibu alaihi al-qada. Dan gila saat itu apabila gila hak pesen ta'adda. Idza ta'adda, ta'addi kita kata. Ta'addi. Hak ni idza ta'adda alaihi, yajibu alaihi al-qada. Gila hak pesen sekelain buat. Hak ni hak kita usaha gi berlaku gila, gi buat. Supaya saat ni lah orang panggil hidup makan ubat gila. Hak kau saat ni dia bahas kau mabuk. Hak ni bahas kau gila. Orang ni gila hak pesing buat dengan maknanya pesing usaha. Idza ta'adda yajibu alaihi al-qada, wajib ke atasnya qada patula juga. Sebab kalau turut asal, kalau gila mari ya batal lalu dah, walaupun satu lahzah. Gila. Gila walaupun mari seminit 2 minit pun batal lalu dah puasa. Tu dia. Orang panggil hak ni gila dia hak ni tu, dia kata gila ni
hop esen sekelain ni wajib ke atasnya qada. Kalau tak sekelain tak wajib ke atas dia ni tu qada. Wa illa fala. Tu fala qada alaihi. Maknanya tidak kena qada ke atasnya. Tu dia. Nah kita boleh reti di sini. Secara rekah-rekah sebab masa kita ni Nabi. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah. Nah, kita boleh reti di sini kata masalahnya mabuk dan masalahnya pingsan saat itu, pitai saat itu. Bagaimanakah cara kita nak buat? Dalam kitab ni dia kata anna kullan minal irma wasakr bi ta'addin. Nah, bi ta'addin dengan maknanya dengan sekelain. Kalau kita pitai dengan sekelain, pitai dengan maknanya kita tahu dah kata kita tak boleh duduk tengah panas lama-lama. Pas kita duduk lama duk akak barang pula di situ. Wasakr, dan lagi pula kita itu mabuk dengan sekelain, dia makan ubat kerana dengan sekelain tu. Audunahu, ataupun tak ada sekelain gapo. Pitai gitu ya. Ataupun tak ada makan ubat gapo, mabuk. Ini staroko an-nahar, apabila menghabisi dalam siang hari itu wajibal qada. Wajib dia qada. Kalau menghabisi wajib qada. Kalau tak menghabisi, jadi kalau tak sekelain, kalau tak menghabisi maknanya bahasa kalau tak sekelain sah. Ibadat dia. Tetapi hak gila dia batal lalu dah. Hak gila tu batal lalu dah. Sebab itulah hak gila ni ada sebut di dalam kitab Majmu' ni. Dalam kitab Majmu' ni hak gila dia kata qala al-musannifu berkata oleh musannif iaitu Imam Nawawi rahimahullah taala, wa man zala aqluhu, barang siapa yang hilang akal dia itu bijununin, dengan sebab gila tu, la yajibu alaihi shaum, tak wajib ke atas dia puasa. Tak wajib ke atas dia puasa. Sebab apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana semata-mata berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam mata hadis sebut 3 perkara tadi. Wa anil majnun, dan daripada orang gila saat itu hatta yufiqah, sehingga dia hak itu khabar. Sehingga dia hak itu sedar. Maknanya apabila dia sedar pun lah mana ni wajib dak. Dia kata fa in afaqa lam yajib alaihi qada'u ma fatahu. Maka jika khabar oleh orang gila hak itu, khabar sedar molek dah, lam yajib alaihi qada', tak wajib ke atasnya, nascaya tidak wajib ke atasnya qada', oleh qada'. Qada' apa tu? Ma fatahu, akal barang yang ia telah luput. Maknanya akal puasa yang ia telah luput lepas dah tu, ia tak ada kena qada dak. Halal junun, maknanya ketika dia datang gila dia hal itu, lepas tu ia tak puasa. Bagaimanakah lepas pada puasa ni, apabila ia khabar ia kena qada dak, lepas dah ia tak ada puasa ketika dia duk gila tu. Dak, ia tak ada kena qada dah. Ia tak ada kena qada dah. Tu dia. Ni nak ayat kata jalan ni ulama kita. Banyaklah perkara-perkara hak sakut paut masalah hilang akal hak itu. Bagaimanakah ibadat hak itu sah ke tak sah? Kita kena tengok ilat dia. Kena tengok ilat dia. Jadi ilat dia, ilat ni dia tengok masalahnya rana gila tak ada kena qada, rana pitai kena qada. Jadi kita tengok di situ sama-sama hilang akal ya. Hak tu pun hilang akal, hak ni pun hilang akal. Sebab ia kelik kepada ilat asal dia tu. Gila ni dia pergi kepada naqsin, pergi kepada kurang. Orang panggil humi dia ni kurang. Sifat dia tu ya orang panggil kemuncak dia tu, bahasa dia tu ya suk di sifat kurang. Tu dia. Adapun pitai ni, pitai dia pergi kepada marad. Masuk dalam kata marad. Marad ni dengan maknanya penyakit. Demo ni ada penyakit. Bila ada penyakit, bila hilang akal dengan sebab penyakit, maka ni sah puasa dia, tetapi sah puasa dia apabila dia hak itu menghabisi wajib qada. Adapun gila ni
sebab dia masuk dalam suatu yang naqsin, yang kurang. Sebab orang gila ni orang panggil orang kurang. Orang kurang. Kurang dengan maknanya tidak sempurna dalam diri dia. Orang tak sempurna, orang tak cukup 10. Orang pitai ni bukan orang tak sempurna. Orang ada penyakit. Bila ada penyakit, ia masuk di bawah ayat faman kana minkum maridan. Bila masuk di bawah ayat man kana minkum maridan, maka wajib ke atas dia hak itu qada. Boleh dia hak itu. Orang panggil apabila dia luput, apabila dia tak dia tak buat ibadat pada hari itu, wajib ke atas dia qada. Gila tak dah, sebab dia masuk dalam kata orang kurang. Jadi bahasa dia, ilat dia marad ke ataupun naqsin. Maradin ke ataupun naqsin. Kalau masuk dalam marad, maknanya dia hak itu dia hak itu kena qada. Kalau masuk dalam naqsin, tak ada kena qada. Tak ada kena qada. Itulah lebih kurang. Lepas tu bahasa kita yang mana kita tengok dalam ayat-ayat ni, bahasa di antara ulama itu banyak perkara lah. Banyak perkara. Tetapi yang kita tengok satu lagi tu, supaya orang selok pelaga kereta, orang selok kena tepuh dengan mutu, tak khabar dia sana itu sampai 2, 3, 4 hari, pun tak wajib pun tular juga bahasa dia. Hak tu nak royak kata bahasa ulama. Ada yang bahas macam ni, ada yang bahas gini. Ni orang panggil pendapat ulama itu bahasa dia. Kita tengok hak mana lebih kuat dalam bahasa tu, kita ikut jalan tu. Tu dia. Adapun masalah nyanyuk ni, lupa ingat ni, macam ayah kita, tok kita, siti kita, hak kita duk tengok tu. Kadang-kadang pukul 7 ya puasa, kadang-kadang pukul 8, pukul 9 tu duk makan. Makan tepung kok keliling dia misalnya. Kita tak ada akad lagi nasi pada dia sebab dia puasa. Kadang-kadang nampak dia berat demam. Tu siap dah lah. Kerana duk makan tu. Makan apa ni duk makan, nampak duk makan tu. Kerana dah. Patut tak puasa ke? Oh, puasa dia kata. Pui. Ya kui. Bila dia kui ni tu, adakah batal puasa dia? Sebab dia lupa dah ke? Dia terlupa dah ke? Adakah batal puasa dia? Tak ada jadi batal ke apa. Dia terlupa dah ke? Bila terlupa ni, nak rakyat kata, ni kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang nyanyuk tu. Puasa dia tak ada batal. Kalau dia nak puasa terus, bolehlah puasa terus. Kalau dia ni tu gagah. Kalau dia tak gerak, tak ada gapo dia buka. Sebab ada kemudahan. Dalam ayat kata yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tu dia. Jadi ayat ni Tuhan kata Tuhan nak kemudah ya, bukan nak kepayah. Orang tak kuasa nak pergi duk buat kerana. Dalam ayat duk sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tu. Pada sini yang makan, adakah rusak puasa dia? Masuk pukul 9 ada tepung-tepung, ada makan ni duk keliling dia makan. Bila dia makan di sini, dia makan di sini, masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dia kata man nasiya, barang siapa yang terlupa, wa huwa shaimun, walhal dalam masa tu dia berpuasa. Dalam keadaan dia tu berpuasa, fa akala, tuai puasa, tiba-tiba pergi makan. Masuk dapur buka puyuk, ambil nasi boleh pinggir. Makan sepinggir, rasa tak kenyang lagi. Tambah pula sepinggir pula. Baru berasa kenyang. Baru berasa kenyang, kebetulan cucu tengok. Tu, tak puasa ke? Puasa. Makan dah lah. Minum air 3 tegung. Makan. Kau tu tak khabar lagi kau minum air tu. Tak khabar lagi. Baru kata cucu kata, tu, tak puasa ke hari ni? Puasa. Tu. Lepas tu lah mana? Nasi makan 2 pinggir. Air makan habis dekat-dekat dengan segelas. Lepas tu khabar. Khabar ni tu tak ada rusak dak puasa dia. Sebab mata hadis ayat kata man nasiya, barang siapa yang terlupa, wa huwa shaimun, walhal dia dalam keadaan berpuasa, fa akala, maka dia makan, au syariba, ataupun dia minum, rusak tak? Tak ada rusak. Nabi kata kan, falyutimma shaumahu, maka hendaklah menyempurna ia akan puasanya. Hendaklah dia sempurna ke puasa. Maknanya sudah kalau puasa tu sehingga sampai gelap, sehingga sampai buka di akhir tu.
Kerana apa? Kerana hak mu boleh makan tadi tu, hak mu boleh minum tadi tu, fa innama at'amahullahu. Nah, maka sesungguhnya hak tu telah memakai akal kamu oleh Allah wasaqahu, dan Allah meminumkan kamu. Tuhan wi mu boleh makan, wi mu boleh minum, hak tu adalah fluk bagi kamu, rezeki bagi kamu pada pagi tu. Tu dia. Lepas tu, usak tak puasa? Tak ada usak ke apa. Kecuali dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki ya batal. Dalam mazhab dia, kalau kita niat mazhab Maliki misalnya, kita niat hak sekalian ini bulan, lepas tu dalam mazhab kita terlupa nak niat semalam. Pagi ni kita terlupa makan, kita terlupa minum. Bila kita saat ni duduk dalam mazhab Maliki, dalam niat hak mazhab Maliki, kita batal. Sebab mazhab Maliki, hadis ni, dia kira kata batal apa tulah juga. Payah tanggung ke mana hadis ni. Royak kata, nah, maka hendaklah sempurnakan puasa kamu sehingga sampai gelak tu. Lah mana? Tuhan wi makan kepada kamu. Hak ni dia kata Tuhan wi makan. Mu makan tu tak dosa, mu minum tu tak ada dosa. Maknanya tanggung tu tak ada dosa tu ya. Makan tak dosa, minum tak dosa. Pasal qada wajib. Qada tu wajib di sisi dia. Tu satu orang panggil satu ijtihad daripada mazhab Maliki. Tu dia. Jadi ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah maklum bahawa bagi orang hak hilang akal, bagi orang hak tak khabar, dalam ibadat puasa ni adalah perbezaan di antara orang gila macam mana, orang pingsan macam mana, orang hak tidur macam mana, orang hak mabuk macam mana. Maka hak ni serahlah. Kita dengar dah, kita tahu dah tu, kita jagalah. Kita jagalah. Bagaimanakah ibadat hak ibu kita ke, ayah kita ke, nenek kita ke, hak kita duk jaga, hak kita duk cara tu, kita buatlah turut hukum-hukum hak dibentangkan kepada kita. Kita boleh jaga, kita jaga. Kita boleh buat, kita buat. Apa hak dia tak boleh nak buat, apa hak dia tak boleh nak puasa, kita bayar pidyah. Bayar pidyahnya iaitu beras cupok sari. Maka sekadar tu saja, kita tak panjang dah lah. Untuk hari ni, sekiranya amalan ini jadi baik, jadi kebajikan bagi kita, kita tolong sebar-sebar, kita tolong share, dan kita tolonglah kod like. Kod like. Kod like, lepas tu kod share. Lepas tu terima kasihlah banyak-banyak. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.